Kita akan mulakan dengan topik dasar moneteri di mana mesyuarat jawatankuasa dasar moneteri yang bermesyuarat 2 hari bermula Selasa dijangka akan mengumumkan penyataan dasar moneteri termasuk kadar dasar semalaman OPR. Antara lain kita ingin melihat apa hala tuju dasar moneteri Malaysia di sebalik pelbagai faktor luaran terutama krisis geopolitik yang berlaku ketika ini. Jadi sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut mengenai perkara ini kita bersama saya di talian adalah Profesor Emeritus Dr. Barjoya Badai merupakan pakar ekonomi dan pensyarah Pusat Pengajian Siswaza Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami jam pagi ini. Prof, mungkin kita nak lihat pada pandangan Prof, apa mungkin jangkaan kepada keputusan MPC BNM hari ini akan kekal 3% selepas kali terakhir dinaikkan pada Mei tahun lalu, serta apa faktor yang berkemungkinan menjadi sumbangan kepada keputusan BNM kali ini? Okey, terima kasih Cik Nina. Sebenarnya polisi bank negara sentiasa untuk cuba menjadi bebas dan sentiasa bersedia. Dan kalau kita tengok kadar pertukaran asing, kadar OPR kita telah tidak berubah sejak Mei tahun lepas. Dan dia bermesyuarat tiap-tiap 2 bulan. Dan biasanya dia tidak mengambil kira aspek terlalu jangka pendek, mana dia melihat aspek jangka pertengahan. Jadi dijangkakan ada juga beberapa orang yang menjangka kadar akan meningkat 25 mata, tapi saya menjangkakan dia tidak akan meningkat kerana bank negara merasakan tiada keperluan mendesak untuk dia meningkatkan, walaupun sebenarnya memang bank negara mempunyai matlamat untuk balik semula ke stesen asal pada 3.25% sebelum dia diturunkan sehingga 1.75% di tahun 2020. Jadi saya menjangkakan dia akan kekal untuk sementara, mungkin 1 atau 2 lagi mesyuarat sebelum dia dinaikkan. Seperti yang Prof kongsikan bahawa OPR dijangka akan kekal seperti 7 bulan lepas kali terakhir yang telah dinaikkan kepada 3%. Kita nak lihat kepada penggunaan domestik. Adakah ia dilihat mengukuh dengan inflasi, kita dapat lihat semakin terkawal, akan menyebabkan tiada keperluan atau perlu naik untuk BNM terus menaikkan OPR ni? Bagaimana pandangan Prof? Okey, sebenarnya kadar inflasi kita menurun sedikit dari segi keseluruhan, tapi kadar inflasi makanan masih lagi tinggi dan kadar penggunaan mengukuh, dijangkakan pada tahun 2024 ni akan naik sehingga 6.5% berbanding dengan 4.7% tahun lepas. Ini disokong oleh kenaikan penggunaan ataupun pembelian ya. Tapi sebenarnya ini masih rendah sebab sebelum tahun 2019 kita sangat kukuh melebihi 7.5% misalnya. Jadi kita menjangkakan bahawa bank negara melihat bahawa kita masih lagi jauh ketinggalan berbanding dengan 2019, jadi tidak perlu untuk kita mengekang perbelanjaan dan menaikkan kadar. Daripada ini kita nak lihat juga kepada pertumbuhan ekonomi bergerak ke hadapan, dan kalau kita imbas November lalu, BNM menyatakan bahawa pergerakan nilai ringgit ketika itu didorong terutamanya oleh perkembangan global. Bagaimanapun hal ini tidak akan menjejaskan prospek pertumbuhan Malaysia. Pandangan Prof, dalam ketidaktentuan nilai ringgit ketika ini, adakah bagaimana kita dapat saksikan ia bakal mempengaruhi penilaian MPC hari ini? Okey. Sebenarnya jangkaan pertumbuhan pada suku tahun yang keempat adalah lebih rendah dari yang dijangkakan pada 3.3% atau 3.6% mungkin. Tetapi dia dijangkakan akan pulih tahun 2024 dan kita boleh mencapai kadar pertumbuhan 4%. Dan kadar pertukaran asing kita merupakan satu masalah, dan ini masalah global yang bank negara sendiri mengaku dia tidak boleh melakukan lebih dari apa yang sedia ada kerana kadar ini ditentukan oleh
apa yang berlaku di US, apa yang berlaku di China, dan juga kelakuan pelabur-pelabur asing, khususnya yang melabur dalam bursa Malaysia. Jadi secara keseluruhan kita lihat bahawa Bank Negara tidak akan melakukan tindakan yang lebih drastik seperti yang pernah dilakukannya, seperti dulu dia menghadkan penjualan ringgit di luar negara dan sebagainya. Ini akan menjejaskan kepentingan polisi Malaysia di jangka panjang. Dan Prof, saya nak bawa perbincangan kepada konteks yang lebih luas iaitu di peringkat global. Adakah ahli ekonomi melihat iaitu Amerika Syarikat akan mula mengurangkan kadar faedah mereka, terutama mengambil kira di sebalik faktor luaran yang banyak mempengaruhi negara tersebut? Okay, Amerika Syarikat memang berjangka, Federal Reserve menjangka untuk menurunkan kadarnya dari 5% sehingga serendah 3%. Tetapi nampaknya ini ditangguhkan kerana sesuatu sebab, dan seluruh dunia sekarang ini dalam keadaan apa yang dipanggil menunggu, wait and see, kerana mereka nak melihat perkembangan di dalam situasi ekonomi dan situasi politik dunia. Apa yang akan berlaku di Israel, apa yang akan berlaku di Timur Tengah dan sebagainya akan menentukan polisi-polisi ini, dan juga apa yang akan berlaku di China, kerana kalau kita nampak China sebenarnya ekonomi semakin melemah dan ini menghadapi tekanan yang kuat daripada Amerika dan sekutunya. Jadi kita akan menjangkakan bahawa ringgit juga akan mengalami keadaan yang sama, akan berkeadaan tidak menentu, dan kerana pelabur-pelabur dan pengguna menunggu apa yang akan berlaku di seluruh dunia. Dan kadar faedah yang tinggi juga menjadi ancaman utama ekonomi untuk beberapa tahun yang akan datang. Ini adalah menurut Presiden Peterson Institute for International Economics PIIE Adam Pawson. Menurut beliau, kadar faedah yang tinggi khususnya di Amerika Syarikat akan menjejaskan negara membangun. Pandangan doktor kepada perkara ini, adakah kerajaan perlu melakukan sedikit adjustment dari segi polisi fiskal? Okey, sebenarnya kadar OPR di Malaysia sentiasa berada melebihi tahap 3%. Kerana itu dipanggil station dia. Apabila tidak ada keadaan krisis yang berlaku, Bank Negara akan menetapkan kadar pada 3% atau 3.5%. Dan kini kadar kita nampak agak optimum, dan kita pernah mengalami kadar yang paling rendah 1.75%. Itu adalah disebabkan krisis dunia yang tidak pernah dialami COVID-19 dan diikuti dengan kegawatan ekonomi. Jadi kita tidak boleh mengharapkan kadar faedah untuk turun semula menjadi 1.75 ataupun 2% mungkin. Kita perlu menjangka bahawa kadar ini akan kekal sekurang-kurangnya pada 3% seperti hari ini. Prof, kalau kita nak lihat juga daripada iaitu perbincangan mengenai iaitu sistem kadar gaji progresif yang akan diberi tumpuan pada tahun ini, termasuk juga dengan rasionalisasi subsidi. Kita tahu pengumuman yang akan diumumkan hari ini adalah berdasarkan sebelum pelaksanaan ini akan berlaku pada masa akan datang. Jadi bagaimana pandangan Prof, adakah kadar OPR juga akan diambil kira apabila sistem gaji progresif, termasuk juga dengan iaitu antara usaha-usaha kerajaan yang lain seperti projek NETR, NIMP, KSP, RMK ke-12 ini akan mempengaruhi kadar OPR pada masa akan datang. Bagaimana Prof? Okey, kadar gaji progresif akan dilaksanakan, tetapi jangkaannya dia akan bertumpu kepada sektor industri kecil dan sederhana. Kerana matlamat kerajaan ialah untuk mewujudkan karet untuk memberi insentif kepada pekerja-pekerja untuk menjalani latihan, meningkatkan kemahiran, dan kerana mereka akan diberikan gaji tambahan ataupun kenaikan gaji dalam sistem gaji progresif. Jadi ini tidak dijangka akan
menaikkan banyak kuasa beli pengguna dan meningkatkan perbelanjaan. Di masa yang sama, projek-projek besar dalam rancangan perindustrian baru dan juga tenaga baru adalah rancangan yang lebih berjangka pertengahan atau panjang. Jadi kita tidak jangka akan mengubah penggunaan, tapi penggunaan sebenarnya akan lebih dikekang oleh penurunan subsidi dengan subsidi bersasar ke atas petrol dan diesel dan penurunan subsidi tenaga, dan sekarang ni semua orang sedang menunggu apa kemungkinan kenaikan harga air, dan ini semuanya akan menyebabkan penggunaan semakin terkekang dan tidak dapat berkembang dengan baik. Dan kerana itu Bank Negara tidak perlu meningkatkan kadar OPR. Adakah mereka akan menurunkan bergantung kepada situasi dunia. Kalau situasi dunia tiba-tiba berubah, kemungkinan mereka akan menurunkan, dan kalau diturunkan, dia akan diturunkan untuk satu tempoh sehingga 2 tahun mungkin. Baik Prof, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Malaysia dijangka akan tumbuh 4 hingga 5% pada tahun ini, bercakap juga tambah dengan pertumbuhan global yang dijangka akan menjadi perlahan tahun ini. Adakah iaitu faktor-faktor ini akan menyebabkan beberapa dasar fiskal dan dasar monetary perlu dinilai semula, Prof? Ya, kemungkinan kerajaan perlu menilai semula dasar fizikal, dan kini memang sedang dikaji kemungkinan bagaimana nak mewujudkan sumber pendapatan yang lebih kepada kerajaan melalui perubahan cukai. Kerajaan masih menilai tentang kemungkinan memperkenalkan semula GST, kemungkinan memperkenalkan beberapa cukai baru. Sekarang sedang mencuba cukai keuntungan modal dan sebagainya. Tapi saya melihat bahawa secara keseluruhan kerajaan hari ini mempunyai polisi, kalau tidak perlu ditingkatkan cukai, mereka tidak akan meningkatkan cukai. Dan ini polisi untuk memastikan kesejahteraan rakyat, saya rasa. Baik, Prof, mungkin soalan terakhir saya untuk lihat apakah nasihat ataupun cadangan daripada Prof untuk rakyat ataupun sektor-sektor industri-industri tertentu dalam mendepani ketidaktentuan ekonomi bergerak ke hadapan. Okay, saya merasakan bahawa 2 sektor yang perlu kita pacu, dan ini tidak merupakan sektor yang bersedia. Ini kita panggil di low hanging fruit, ialah sektor pelancongan. Sektor pelancongan sudah mula pulih dan ini menjangka untuk mencapai tahap kemasukan pelancong sehingga 35 juta tahun ini. Tapi di masa yang sama, sektor pelancongan kita mengalami masalah kerana pelancong-pelancong dalam negara sendiri merasakan bahawa sektor pelancongan kita tidak menarik. Ini kerana gaji yang rendah kepada pekerja-pekerja pelancongan, puratanya 1,200, dan ini memerlukan pembaharuan yang cepat untuk memastikan dia dapat meningkat. Sektor yang kedua ialah pertanian. Kita perlu memajukan sektor keselamatan makanan sebagai satu industri, dan ini sebenarnya boleh dijadikan sangat berdaya maju dengan pengenalan teknologi baru dan sebagainya untuk meningkatkan yield ataupun hasil dan produktiviti. Dan kalau 2 sektor ini boleh dipacu, kita akan melihat perkembangan ekonomi kita dari dalam untuk menyokong FDI yang dijangka akan lambat sikit kerana krisis ekonomi dunia.
Baik, sudah tentu seperti yang Prof kongsikan, ini adalah antara faktor-faktor yang perlu dinilai sama ada ia akan mempengaruhi kadar OPR BIDM hari ini. Sama ada OPR akan kekal turun atau naik, itu akan kita nantikan pada jam 3 petang ini. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita, Profesor Emeritus Dr. Barjoy Badai, merupakan pakar ekonomi dan pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan UniRazak, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani.